Student, boleh dengar student? Semuanya okay? Student, can you hear me? Can see or not? Clear or not? Okay, let me do some adjustment over here. Alright, done. So, apa khabar semua? How do you do, guys? Okay, please check to my laptop. You can see over there, Teacher Michael laptop. Okay, anything check over there. Okay, tolong check dekat situ. So, before I start the class, students, how's your classes in school going on? Macam mana kelas dekat sekolah? Semuanya okey ke? Dah masuk ke bab mana sekarang student? Dah masuk sampai ke bahagian mana? Okey, dah masuk bab mana sekarang? Please let me know guys in the chat. Before that guys, all of you can hear me or not? Clear or not guys? Okay, kindly respond guys. Boleh dengar ke tak? Can ah? Clear ah? Okay, yes, semua bagi tahu yes, clear. Semua ni okay. Okay, can see everything ah. Chapter 4. Okay, chapter 4. Selain, okay, masih lagi dekat chapter 3. Ada yang chapter 4, ada yang chapter 3 lagi. Dah masuk dekat bahagian kereaktifan logam belum? I think so. They haven't make me as admin yet. Okey, masih ingat lagi tak kita berhenti dekat bahagian mana minggu lepas? Kita dah masuk dekat bahagian mineral. And guys, no need to worry about the nota. Okay? Nota I'm still doing. By next week class, I think so definitely you will receive your notes. Okay? I'm still doing the exercise, I'm still doing the notes. And then by next week time lah. Dalam masa minggu depan, kamu dah dapat nota kamu dah. So, kita dah belajar pasal sebatian. Okey, banyak benda kita dah belajar. Lepas tu kelas, ingat lagi tak? Cikgu ada bagi siri kereaktifan logam. Ingat lagi tak? Still remember or not, students? I'm asking all of you. Still remember? Dah ingat ke belum? From the most reactive to moderately reactive and then to least reactive kepada non-reactive. Ada ingat lagi tak? Okay, jika you masih ingat lagi, could you send the entire list of metal? Jangan tengok buku Don't look at your book, don't look at your notes. You just send me the entire list guys dalam chat. I want to see. Just send. Setakat mana you ingat, just send it guys. Let me check. Okay, hantar kelas, saya nak tengok. Quickly, I just want to see. Okay, let me see. Setakat mana kamu dah berhenti dan dekat mana kamu sekarang? In school. Okay, start from the most reactive metal. Okay. Lagi? Kena ingat logam-logam yang paling reaktif semua kena ingat Okay. Okay, ramai yang hantar. Okay, alright. Just one more minute because I'm just waiting for everyone to come in. Nanti semua ni dah masuk, definitely I will start the class. I will start the teaching part lah. Okay, lagi. Okay. Oh, not bad Okay, not bad lagi. Just one more minute. I just want to see. Jadi remember, I got one more question to ask. Logam, dia boleh bertindak balas dengan 3 bahan. I repeat again, logam boleh bertindak balas dengan 3 bahan. Apakah bahan-bahan tersebut?
Apakah bahan-bahan tersebut? Okey, 3 bahan di mana logam bertindak balas adalah, okey, logam dia akan bertindak balas dengan 3 bahan, iaitu number 1, air. Selain daripada air, dia akan bertindak balas dengan oksigen. Selain daripada oksigen, dia akan bertindak balas dengan apa? Dengan asid. Ini merupakan subjek sains. Okey, this is science. Okey, form 3. So remember, this is science form 3 and we are learning about chapter 4 today. And what's the date today, guys? Hari ini merupakan 8 hari bulan 4. Better right now. Okay, 8 hari bulan 4 21. Let me know, guys. Beritahu saya apa lagi yang kamu perlu tahu dekat sini. Can you see my laptop? Send in my laptop. Dekat situ ada tulis Teacher Michael laptop. Nampak ke tak? Cannot see ya? I think so. They never make me as a co-host lah. Okay, everything is over there. Kalau you send dekat situ, saya dah boleh baca dah. Because everything you are sending, it's appearing in my phone actually, which is I cannot see. Agnes Emilia, you can hear me or not? Boleh dengar tak, Agnes? Can see clearly? Okay, but cannot chat, Ayah, tak apa. Okay. And saya rasa minggu lepas saya ada lukis satu benda like test tube, lepas tu dalam tu ada logam, lepas tu kita ada letak kasar dawai, lepas tu kita letak hablo, kalium, manganat. Ingat lagi? Kita panaskan, dia akan membebaskan gas oksigen. Gas oksigen tersebut akan bertindak balas dengan logam. Still remember, Emilia, that one? I remember, right? That one you remember, right? Okay. Seterusnya, you know which one is supposed to enter. Ingat lagi kan, saya bagi tahu kalau logamnya sangat reaktif, contohnya seperti magnesium, dia akan menghasilkan suatu nyalaan yang sangat terang yang berwarna putih. Remember, right? Lepas tu, logam yang mempunyai kereaktifan yang sederhana seperti zinc, dia akan menghasilkan nyalaan yang berwarna kuning. Kemudian, logam seperti kuprum, dia hanya menghasilkan nyalaan yang malap. Still remember that one. So daripada situ kita dapat tahu bahawa setiap logam tu mempunyai kereaktifan yang berbeza. Understand, right? Okay. Itu merupakan logam bertindak balas dengan oksigen. Okay, I want you to remember this one, student. Apabila sesuatu logam, dengar betul-betul, apabila sesuatu logam bertindak balas dengan oksigen, hasil dia tu dikenali sebagai logam oksida. I want you to remember this. Apabila sesuatu logam bertindak balas dengan oksigen, hasil dia adalah logam oksida. Okay, boleh faham setakat ni? Contohnya kelas, even this contoh also saya pernah bagi dulu. Okey, contoh ni pun saya pernah sertakan dulu. Contohnya adalah yang ambil logam seperti logam magnesium. Okey. Apabila magnesium bertindak balas dengan oksigen, kamu akan dapat magnesium oksida. Nama kena betul. Emilia, can see or not? Can hear or not? Okey, nama kena betul. So, setiap kali you tulis benda ni, depan tu you kena letak nama logam, belakang tu you kena letak oksida. Okay? So, itu menunjukkan oksida logam. Bagaimana dengan yang lain kelas? Ada faham tak student-student yang lain? Can understand or not, guys? Okay, please kindly let me know, guys. Boleh faham ke tak? Guys, let me know. Ada faham? Tak ada masalah kan? Okay, that's the important part. Okay, you memang kena ingat benda-benda ini semua, student. You definitely need to know all of this. Okay, kenapa tau? Nanti dia akan suruh kita, they will ask you to define, they will ask you to state in exam.
Kalau yang ini bertindak balas dengan logam ini, kalau oksigen bertindak balas dengan kuprum, apakah hasil dia? Maka you kena tulis kuprum oksida. You need to answer something like that. Ada faham setakat ni student? Can you show me thumbs up if you really can understand? Okay. Seterusnya kelas, kita dah fokus dekat oksigen. Now kita nak masuk kepada bahagian air. Okay. Kita nak masuk dekat bahagian air. Tindak balas logam dengan air. So dengar, logam-logam yang sangat reaktif. Tadi kamu bagi tahu satu senarai logam, right? So daripada senarai logam tu, boleh tak kamu bagi dekat saya contoh-contoh logam, at least 3 logam yang sangat reaktif, guys. Give me the name. I want to check, just give me the name. Logam yang sangat bersifat reaktif. Logam apa? Okay, think and give me the name. Okay, contoh-contoh logam yang sangat reaktif. Penting Okey. Siapa yang dapat jawab kalium, natrium dan kalsium? Jawapan kamu betul. Okey. Sesiapa yang dapat jawab kalium, natrium dan kalsium, jawapan kamu adalah betul dan tepat. Maka, dengar sini student. Can I erase this, guys? Boleh faham kan? You want to message me, message to teacher Michael laptop. Can you see teacher Michael laptop? Ada kan teacher Michael laptop, not phone Teacher Michael laptop, nampak kan? Okay, send over there. I will read your messages. Ini saya padam. Okay. Again. Okay, lagi sekali ya. Apabila logam okay, listen. Just want to teach one more time. Logam ni, dia boleh bertindak balas dengan 3 benda. Yes or no? Okay, logam boleh bertindak balas dengan apa kelas? Dengan 3 benda ataupun 3 bahan. Apa dia? Number 1, dia boleh bertindak balas dengan air. Number 2, dia boleh bertindak balas dengan oksigen. Number 3, dia boleh bertindak balas dengan apa? Asid. Setakat ni you faham kan? Okey, apabila sesuatu logam bertindak balas dengan oksigen, bahan tu dikenali sebagai logam oksidah. Faham kan? Contohnya magnesium bertindak balas dengan oksigen, bahan dia adalah magnesium oksidah. Yes or no student? Sekarang you tengok dekat sini. Saya tunjuk yang kedua. Apabila sesuatu logam, okey, apabila sesuatu logam bertindak balas dengan air, produk dia ataupun hasil dia adalah, dengar betul-betul, hasil dia adalah logam hidroksida. Okay, logam hidroksida. Wait, there is a missing K over there. Let me include the K. In English, we call metal hydroxide. Okay, logam hidroksida. I write down in English also, sebab ada yang tanya dalam English. Okay, metal react with water. You will get metal hydroxide. Boleh faham tak student? Plus, dia akan membebaskan gas hidrogen. You can need to write down hydrogen gas. Okay, ini yang penting. Logam bertindak balas dengan air,
Produk pertama adalah logam hidroksida. Dan produk kedua adalah apa? Gas hidrogen. Okey. Logam hidroksida ini, dengar betul-betul. Logam hidroksida ini adalah sejenis base. Or in English we call base. Same thing. Base ni sebenarnya apa? Base adalah sejenis bahan di mana pH dia itu lebih daripada pH 7. Ada faham setakat ni student? Jika acid means pH dia tu kurang daripada 7. Yes, right. Kalau neutral, pH dia tu berapa? Tepat-tepat 7. Jika alkali, pH dia tu berapa? Lebih daripada 7 kan? Okey, dengar. Family yang besar, okey, keluarga yang besar, dia dikenali sebagai base. Di dalam base tu ada alkali. Okey, apa yang bezakan base dengan alkali? Let me repeat dah. Apa yang bezakan base dengan alkali? Sesuatu logam bertindak balas dengan air dan dia menghasilkan logam hidroksida. Yes or no? Logam hidroksida tu secara umumnya dia dikenali sebagai apa? Base. Tetapi logam hidroksida yang wujud dalam bentuk cecair, dia dikenali sebagai apa? Alkali. So, ada dua jenis logam sahaja yang bertindak balas dengan air dan wujud dalam bentuk alkali, iaitu dua logam yang sangat reaktif. Apakah dua logam yang sangat reaktif tersebut? Satu merupakan kalium dan lagi satu merupakan natrium. Boleh faham? Boleh faham tak, student? Okey, maka apabila logam kalium bertindak balas dengan air, kamu akan dapat kalium hidroksida dan gas hidrogen dibebaskan. Ataupun apabila logam natrium bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan natrium hidroksida dan gas hidrogen akan dibebaskan. Maka kalium hidroksida dan juga natrium hidroksida ini merupakan sejenis base. Secara umumnya dikenali base, tetapi dia wujud dalam bentuk apa? Cecair. Disebabkan dia wujud dalam bentuk cecair, kita namakan mereka sebagai apa? Alkali. Ada faham, student? Ada faham tak? Lebih kurang 81 orang student dekat sini. Saya nak semua jawab. Boleh kan? Ingat benda ni. Tapi macam mana dengan logam-logam lain? Contohnya magnesium, contohnya zinc, contohnya aluminium. Okey. Logam seperti aluminium atau magnesium atau zinc akan bertindak balas dengan air dan dia memang akan menghasilkan logam hidroksida, tetapi bukan di dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk apa? Dia bukan di dalam bentuk cecair. Malah dia dalam bentuk apa, student? Pepejal. Maka dia dikenali sebagai apa? Base. Hanya dua logam ini sahaja dikenali sebagai apa? Alkali. Ada faham setakat ni? Ada faham setakat ni? Boleh faham, Okey. Soalan saya seterusnya adalah, kan saya kata dia menghasilkan gas hidrogen. Tetapi student, bagaimana anda tahu? How sure you are?
Okay, how you boleh kenal pasti yang gas yang dibebaskan tu memang gas hidrogen? How you know? Is it hydrogen gas have a specific color? Gas hydrogen ada warna yang spesifik ke? No. Is it you going to taste it? No. But how we going to identify dekat situ adanya gas hydrogen? How? You cannot inhale it, student. Okay, don't inhale any gas simply. Okay, ada seorang student kata bubble. Okay, guys, oksigen pun ada bubble. Carbon dioksida pun ada bubble. Hydrogen pun ada bubble. Tapi how you want to differentiate? Jawapan dia adalah kita akan menguji gas hidrogen dengan menggunakan kayu uji menyala. In English, we call by using lighten splinter. Okay, by using what, student? Lighten splinter. Menggunakan kayu uji menyala. So what will happen? Just imagine, you already trapped the gas. Kita dah perangkap gas tersebut. So di dalam test tube ni ada gas hidrogen. Kamu akan bawa kayu uji yang menyala ni yang ada api. Apabila you bawa, dia akan menghasilkan suatu letupan yang berbunyi apa? Pop sound. Okay, dia akan menghasilkan squeaky pop sound. And then what happened to the fire? Fire tu akan extinguish, akan terpadam. Lepas tu kamu akan jumpa ada titisan-titisan air dekat bahagian test tube. Boleh faham, student? So daripada situ kita dapat tahu adanya kehadiran gas oksigen hidrogen. So bukan ke eksperimen ni untuk karbon dioksida. Kalau karbon dioksida, ni saya nak jawab student seorang ni Kalau karbon dioksida, apabila kamu masukkan kayu uji menyala, dia akan terus padam. Tapi dia takkan menghasilkan bunyi pop. Nampak perbezaan dia? Kalau karbon dioksida, you masukkan je, dia terus terpadam. Tapi hidrogen, kamu kena tahan. Okey, ini adalah gas hidrogen. Kamu tahan bahagian mulut dia tu. Lepas tu, kamu bawa kayu uji tersebut. Ni, tengok sini. Kamu bawa kayu uji. Ini merupakan tabung uji yang ada hidrogen. Ini merupakan kayu uji yang ada api. You bawa dekat je kan. Pup, dia akan menghasilkan pop sound. Menghasilkan satu percikan api. Meletup. Ada faham, student? Daripada situ kita dah tahu dah itu adalah gas hidrogen. Kalau karbon dioksida, dia terus terpadam. Kalau oksigen, kita menggunakan kayu uji membara. Membara means, you know matchstick, right? Tahu kan kayu uji mancis? Kayu mancis tu apabila ada api, you padam api tu dia ada merah-merah kan? Itulah orang kata membara. You bawa benda yang merah-merah tu, you letak di dalam test tube pada oksigen, dia terus menyala. Kenapa? Sebab oksigen menyokong proses pembakaran. Oksigen supports combustion process. Ada faham? All okay? Understand? Remember, I move a bit, I want you to copy everything over here. You want to take a snapshot, I'm giving you the permission to take a snapshot also. But don't you ever worry about the notes. I will give you the notes as soon as I can. I'm still doing the notes, okay? By next week, you will get. Metal plus what, sir? Metal plus water. Metal plus water. Logam campur air. Agnes, can see or not Agnes? Then why some students keep on asking the same question again and again? Okay? Guys, dengar. Better you attend my class, use a laptop. Just my suggestion lah. So better resolution. Kalau handphone susah sikit nak tengok, okay? Better use a laptop, guys. Okay. Quickly, guys, take note. Sudah?
Okay, ada yang tulis jap. Cepat. Quickly. Okay, dah And actually guys, I forgot. Sir, are you doctor? No lah. I'm not a doctor. Why suddenly you ask me like that? Okay. Can see sir, what is Desi a bit? Okay, I tried to improve. Why suddenly that student asked me that question? Am I look like a doctor, guys? No lah. Okay. Actually, I'm scared to become a doctor also. I don't have the patience to hold the surgical knife and do the operation. No. Saya sangat-sangat takut tengok benda tu semua. I'm a microbiologist. Saya microbiologist. Okay. Doktor akan hantar sampel. Kerja saya adalah analyze sampel tu, hantar balik result itu sahaja. I don't want to become. Actually, I'm not deserve to become a doctor. I think so. You guys can become a doctor. Okay. Become a doctor. Save people life. Not doctor like, I forgot that guy's name. That day I watched that movie. I forgot the name of the title. Don't become like that doctor. I forgot the name of the movie, man. Definitely you guys know the handsome guy lah. Not Doctor Strange. Apalah kau ni. I'm talking about Tamil movie, man. Varma. Yes, I just remember. Okay, you guys got watch the movie or not? Got right. Don't have so maybe in that you can see lah. He's a surgeon. So doctor ada banyak. So salah satu tu adalah surgeon. Yeah, I also don't like that story so much. Not only you, include me. But I watch because of the hero. Hero looks so handsome, so I watch. Okay, so shall we continue, guys? Boleh continue Kita tengah cakap pasal benda lain pula. And before that, saya rasa saya lupa tanya khabar anda semua. How do you do, guys? How's the first week of school? All okay? Can understand? Okay, semua ni okay sihat sejahtera I'm fine. Okay, no need to worry, I'm fine. Thank you, guys. Okay, semua ni okay. So, guys, ada soalan ke apa ke, anything that you don't know, feel free to chat. I will try my level best to answer to my questions, okay? I want all my students who are attending this class, okay? I can see participants ada 81 include me lah. That means 80 of you, right? I want all 80 to get a very good results in science. And I'm just praying to God that all your ambitions will fulfill. Understand? Alright, come we continue from where we stop. Okay, kita sambung balik. So itulah saya kata. So remember the equation logam hydroxida plus hydrogen, everything is fine, right? Tetapi kelas terdapat beberapa logam yang langsung tidak akan bertindak balas dengan air pun ditakkan tindak balas, oksigen pun ditakkan tindak balas, dengan apa? Asid pun ditakkan tindak balas. Okey, sebelum saya habis soalan tu, ramai student dah bagi tahu jawapan dia dah. Okey, emas, perak, merkuri, bagus. Yang paling senangnya emas. Dia langsung tidak bertindak balas dengan apa benda pun. So emas dia memang kekal sebagai emas. Okey, dia langsung tidak sebab dia tidak bersifat reaktif. Very good, Kavinesh. You give me the right answer. Okey, jangan masukkan belian. Kenapa saya kata jangan masukkan belian? Okey, saya rasa ramai tak faham benda ni. Plus berlian, okey, diamond, dia ni merupakan bukan logam. Okay, diamond is not a metal. Diamond is a stone. Sejenis batu. Dan diamond ni, dia hanya terdiri daripada satu jenis unsur sahaja. Apakah nama unsur itu? Karbon. Dan karbon logam ke, student? You bagi tahu saya, karbon logam ke? Karbon bukan logam.
Ada faham setakat ni student? Okay, carbon bukan logam. So the entire diamond is made from carbon. It cannot conduct electricity. But one thing good about diamond is one of the hardest material in the world. Okay, berlian merupakan salah satu bahan yang paling kuat di dunia. Biasanya mereka menggunakan diamond for drilling. You know drilling, right? I'm not talking about the normal drilling. I'm talking about the drilling yang orang buat dekat pelantar minyak. You know the oil rig, very big oil rig in the middle of the sea. Lepas tu dia akan masuk the what we call the borer, the tunnel borer. That drilling machine. Dekat tu dia akan letak diamond because it's like diamond ni boleh penetrate apa benda sahaja. Even you want to cut a diamond, right? Even you want to cut a diamond, you need another diamond to cut it. You understand what I say? Okay, even you want to cut a diamond, you need another diamond to cut it. So it's that strong. Can understand, right? Itulah diamonds, but it is not a metal. Dia bukan logam. Okay, so come we continue from where we stop. So ingatlah. So macam mana you nak mengkaji tindak balas logam dengan air? So very easy. You take the reactive metal. Contoh reactive metal yang kita nak guna hari ini adalah natrium. And also student, what you can do is, you just go to the YouTube, maybe after my class, okay, you just go to the YouTube, you just type reactions between metals and water. You boleh just Google search, you can just watch the video. Dalam video tu dia akan tunjuk menggunakan logam-logam yang reaktif. Apabila logam-logam yang reaktif ni terdedah kepada air, kamu akan nampak apa akan terjadi. Okay, just randomly you can search in YouTube. Reactive metal with water. Okay, reactive metal with water. You just type like that. You can see got several videos. You just click one of the video, just watch it. Understand? So what we going to focus today adalah natrium. Don't be confused. Natrium dalam bahasa Melayu, natrium in English is called as sodium. So dia kata, what they said over here, tindak balas natrium. Okay, natrium merupakan suatu logam yang sangat reaktif. Apabila natrium ni kita campurkan di dalam air, dia akan menghasilkan natrium hidroksida. Dan juga gas apa dibebaskan student? Gas hidrogen dibebaskan. Saya dah bagi tahu kan, gas hidrogen akan dibebaskan. Sekarang kelas, soalan saya adalah, saya dah bagi tahu yang natrium hidroksida ini merupakan alkali. Yes or no? Sekarang, how you going to know that this natrium hydroxide is alkaline? How you going to know? Macam mana kita tahu? Hidrogen kita dah tahu dah. Macam mana nak tahu hidrogen? Kita menggunakan kayu uji penyala. Kalau natrium hidroksida, macam mana? Exactly, pH paper. Ada seorang student bagi tahu pH paper. Okay, what are the changes you can see in pH paper, student? pH paper or litmus paper, you say color, right? Okay, let's say we use the pH paper. What color you supposed to use? It change to what color? Perubahan warna, betul. You perlu menggunakan kertas pH atau kertas litmus warna merah. Dan warna merah, the Joy Rachel already give me the right answer. Warna merah akan bertukar menjadi warna apa? Biru. Kalau merah tukar jadi biru, itu menunjukkan alkali, pH dia lebih daripada 7. Boleh faham? Lagi satu, in English we call universal indicator, UI. Okay, short form UI ya. Ataupun dalam bahasa Melayu dia dikenali sebagai penunjuk universal. Okay, so dia akan bertukar kepada 3 warna berdasarkan dengan pH. Kalau acid, dia akan bertukar kepada warna apa? Warna merah. Kalau neutral, dia akan bertukar kepada warna hijau. Kalau neutral student, dia akan tukar kepada hijau.
Kalau bersifat alkali, dia akan bertukar menjadi warna ungu. Nampak? Nampak? So, sebelum kita letak, dengar student, sebelum kita letak logam natrium, dalam tabung uji itu kita memang dah isi dengan air. Yes or no? Okay? Ni saya lukis kat depan ni. Ini merupakan beaker lah. Senang you ambil beaker. So, beaker ni ada air. So, dalam air ni, you just letak beberapa titisan universal indicator. So, dia akan bertukar menjadi warna apa? Hijau. Kenapa ditukar menjadi warna hijau? Sebab air secara semula jadinya adalah neutral. Tahu kan? pH 7, tahu kan? Sekarang kamu masukkan logam apa dia? Logam natrium. Lepas tu nampak ada gelombang gas semua tu. So daripada hijau, dia akan bertukar menjadi warna apa? Warna ungu. Sebab dah menjadi alkali. Boleh faham student apa yang cikgu cuba ceritakan dekat sini? Soalan seperti inilah dia akan tanya di dalam exam. Ada faham? Ada seorang student tanya, Sir, apa tu argentum? Argentum is another name for silver. Okay? Boleh faham Understand So guys, can I erase this? Okay, can, right? Okay. Universal indicator in English. Okay, UI means universal indicator. Dalam bahasa Melayu, penunjuk universal nama dia. Okay, dalam bahasa Melayu, penunjuk universal. Okay. Can you erase? Guys? Alright, I erase this. Okay. Kami continue from where we stop. Okay, kita berhenti dekat bahagian mana Okay, pasal logam dengan air. Okay, analisa semua you sudah tahu kan? Okay, kamu akan dapat logam. Contohnya, apa-apa logam pun bertindak balas dengan air, kamu akan dapat logam hidroksida campur gas hidrogen. Tetapi hanya terdapat 2 logam hidroksida sahaja yang wujud dalam bentuk cecair, iaitu natrium hidroksida dan juga apa? Kalium hidroksida. Cara untuk menguji pun cikgu dah bagi tahu dah. Macam mana kamu nak menguji? Kamu boleh menggunakan kertas pH, kamu boleh menggunakan penunjuk universal. Dan kalau gas hidrogen, kamu boleh menggunakan kayu uji penyala. Boleh faham Ada soalan student? Tiada Maka kita pergi kepada kereaktifan logam. Semua tahu kan siri kereaktifan logam? Yang cikgu suruh hafal tu. Okey? So ingatlah, logam-logam yang perlu ada di dalam senarai kamu. Dengar logam-logam yang perlu ada di dalam senarai kamu adalah kalium. Cuba tengok senarai kamu. Ada kalium, ada natrium, ada kalsium, magnesium, aluminium, zinc, besi, timah, plumber, kuprum, perak, dan terakhirnya adalah apa? Emas. Ada faham setakat ini? So, bila you semakin ke bawah, apa terjadi kepada kereaktifan logam tersebut? Apabila kamu turun ke bawah, apa terjadi kepada kereaktifan tersebut, student? Kereaktifan tu kurang. Okey, ramai dapat jawab dengan betul. Okey, kereaktifan logam itu kurang. Boleh faham Maka daripada yang sangat reaktif menjadi langsung tidak bersifat reaktif. Maka kamu memang kena ingat siri kereaktifan logam-logam ini. Okey, ada student yang tanya, cikgu, apa itu electrolysis? Okey, jangan risau, saya akan ajar. Kita pergi step by step. Okey, no need to worry. We just go step by step, guys. Okay, no need to rush. Okay, don't worry. Definitely I will teach.
Okay, next. Dalam siri kereaktifan logam yang kamu sebut tadi, okay, dalam siri kereaktifan logam iaitu daripada kalium sampai ke emas, kamu kena selitkan satu unsur bukan logam. Boleh faham? Dalam siri kereaktifan logam tadi yang kamu sebut tu, yang saya pun sebut tu, kamu perlu selitkan satu unsur bukan logam. Apakah satu unsur bukan logam tersebut? Anyone can make a guess? Vigneshwari. Very good, Vigneshwari. Even Joy, Rachel also very good. Dua-dua bagi tahu saya jawapan yang tepat. Bukan logam tersebut adalah karbon. Bukan logam tersebut adalah karbon. Okey, kenapa? Dengar dengan teliti ya. Karbon ni merupakan suatu unsur bukan logam. Okey. Tetapi karbon ini boleh bertindak balas dengan oksigen. Boleh faham? Dia boleh bertindak balas dengan oksigen secara berlebihan untuk menghasilkan apa dia? Karbon dioksida. Macam mana kelas? Carbon react with oxygen produces carbon dioxide. Understand? Understand guys? Boleh faham kan? Okey. Seterusnya student, oleh disebabkan benda ini, karbon dimasukkan ke dalam siri kereaktifan logam. Faham? Kenapa? Sebab dia boleh bertindak balas dengan oksigen yang berlebihan. Okey. Now student dengar. Apabila karbon dipanaskan dengan oksida logam, dengar apabila karbon dipanaskan dengan oksida logam, kita boleh cerakinkan ataupun pisahkan logam tersebut daripada suatu sebatian. Macam mana? You tengok depan ni. Saya bagi satu contoh yang sangat-sangat senang. Contoh logam yang kita nak tengok dekat sini adalah kita boleh gunakan zinc. Okey, kita boleh gunakan apa? Zinc. Tahu zinc, right? Okey. Sekarang zinc bertindak balas dengan oksigen. Apakah produk kamu? Very good. Kamu akan dapat zinc oksida. Okey. Sekarang kelas, kamu dapat sejenis sebatian. Nama sebatian tu adalah zinc oksida. Bagaimana kamu nak pisahkan zinc daripada oksida tersebut? Macam mana kita nak pisahkan dia? Jawapan dia adalah dengan menggunakan karbon. Dengan gunakan apa? Karbon. Macam mana kelas? Tengok sini betul-betul. Cikgu nak tunjuk dekat sini. Okey. You masukkan karbon yang dalam bentuk serbuk ke dalam zinc oksida. Boleh faham? Masukkan karbon dalam bentuk serbuk dalam apa? Zinc oksida. Kamu panaskan dia. Apabila kamu panaskan, karbon akan bertindak balas dengan siapa? Oksida, or we call oxygen. Oksida, or we call what? Oxygen. So karbon bertindak balas dengan oksigen, maka dia akan menghasilkan apa? Karbon dioksida. Faham kan? Boleh faham kan? Apabila karbon dia dah bertindak balas dengan oksigen dan kamu dapat produk karbon dioksida, siapa yang tertinggal dekat sini? Which one is left behind? Alone, single.
Jawapan dia zinc. Maka kamu dah dapat zinc. Faham tak student? Boleh faham? Maka dengar student seluruh proses ini, okey, seluruh proses ini dikenali sebagai proses penurunan karbon. Dikenali sebagai apa? Proses penurunan karbon. Dalam bahasa Inggeris, dia dikenali sebagai carbon reduction process. Boleh faham? Ada seorang student tanya, "Sir, maksudnya carbon dioxide yang kita hembus sin ke?" Bang, kita hembus ni gas. Yang saya ceritakan adalah carbon yang dalam bentuk ketulan warna hitam tu. Understand? Tahu arang, right? Yang which is used to do barbecue. I'm talking about that carbon. Boleh faham setakat ni student? Okey, saya ke sana sikit. Siapa nak salin, tolong salin. Cepat. Sementara tu saya nak baca soalan-soalan kamu. Ada soalan boleh tanya student. Saya akan cuba upaya saya nak jawab. Cikgu saja nak tahu, cikgu haiwan mamalia juga ada kumpulan darah seperti manusia ke? Benda tu saya rasa setakat ni haiwan tiada kumpulan darah. So, elektrolisis tu apa? Sabar dulu student. Okey, elektrolisis tu nanti saya akan ajar. Kita pergi kepada bahagian ni terlebih dahulu. Bahagian akan datang adalah elektrolisis. Saya akan jawab soalan kamu. Lagi. Siapa yang belum salin, tolong salin. Kelas cepat. Soalan lain? Ya. Tanya soalan apa dia? Sir, can teach again. Which one you want me to teach? Be specific. Soalan lain student, cepat. Cikgu, kalau logam bertindak balas dengan asid, apa asalnya? Garam dan gas hidrogen. Okey, logam bertindak balas dengan asid, kamu akan dapat garam dan gas hidrogen. Tapi kita belum tengok logam bertindak balas dengan asid, right? Kita hanya baca logam bertindak balas dengan oksigen, dengan logam bertindak balas dengan air. Yes or no? Dengan asid belum lagi, yang kita belum belajar lagi, right? Dengan asid. Okey, sabarlah. Okey. Any question from you guys? Can I erase this? Very good. Ingat, proses penurunan karbon nama dia. Okay. Alright. That's here. Okay. Next. Kamu perlu tahu contoh-contoh logam dia. Okay. Sekarang, repeat after me. Kita just do the list of the logam. Okay. First is apa dia? Gallium. Nampak tak kelas? Boleh nampak Guys, can see? Okay. Selepas gallium adalah apa? Natrium. Lepas natrium, kalsium. Okey, kalsium. Okey. Selepas kalsium, magnesium. Okey, selepas magnesium, aluminium. Okey, selepas aluminium, zinc. Selepas zinc, besi ataupun nama lain dia dikenali sebagai ferrum. Selepas tu, okey, timah, ditulis tin. Selepas timah, plumbum. Selepas plumbum, kuprum.
Selepas kupru. Selepas kupru. Saya tulis perak. Selepas perak adalah emas. Okey. Nah. Dekat mana you sepatutnya kena letak karbon? Kita perlu letak karbon di sini. Ini merupakan tempat di mana kamu perlu letakkan karbon. Ada faham? Ada faham? Okay, maybe I never include mercury. Mercury is someplace over here also. Okay, and then dekat mana kamu perlu letak hidrogen? Ini adalah tempat yang kamu perlu letak hidrogen. Okey, kenapa cikgu ceritakan benda ni? Dengar betul-betul kelas. Agnes, can see or not Agnes? Okey, kenapa cikgu ceritakan benda ni? Dengar. Logam-logam di dalam bahagian ini, iaitu daripada zinc, besi, timah dan plumber, kamu boleh dapat dia wujud dalam bentuk sebatian. Boleh faham? Dia wujud dalam bentuk apa? Sebatian. Cara kamu nak pisahkan dia tu, kamu akan menggunakan proses penurunan karbon. Inilah nama proses dia. Maka semua sebatian logam dekat sini, kamu boleh pisahkan dia dengan campurkan serbuk karbon. Masukkan serbuk karbon, kamu campur, maka kamu dapatlah logam-logam ni semua. Boleh faham setakat ni student? Okey. Manakala logam-logam yang ada di bahagian atas ni, kamu boleh cerakinkan atau kamu boleh pisahkan daripada sebatian tersebut, sebatian logam tersebut menggunakan apa? Menggunakan elektrolisis nama dia. Boleh faham proses apa? Elektrolisis. Kita tidak boleh menggunakan karbon untuk elektrolisis. Ataupun kita tidak boleh menggunakan karbon untuk pisahkan logam-logam di atas. Kenapa? Sebab logam-logam di atas ni lebih reaktif daripada siapa? Daripada karbon. Manakala logam dekat bahagian tengah-tengah ni merupakan logam yang kurang reaktif daripada siapa? Daripada karbon. Boleh faham? Buku teks ada zinc sahaja di antara karbon dan hidrogen. I give you additional 3 lah. Receive it. Why? Later in chemistry you will know. I told you right, what you learning right now is chemistry. Boleh faham student? Okey, manakala student yang logam di bahagian bawah ni dia wujud secara apa? Dia wujud secara semula jadi, iaitu dalam bentuk unsur. Sekarbon untuk zinc dan ke bawah kan? Yes. Carbon, I cannot include over here. That's the reason I put over there. So, semua benda ni bawah carbon. Salin guys. Okay, salin. Jadi, jika you nampak sebatian logam yang terdiri daripada benda-benda seperti ini, dengar, jika kamu jumpa sebatian logam seperti ini, kamu nak pisahkan dia, kamu gunakan cara apa? Elektrolisis. Jika kamu jumpa sebatian logam yang terdiri daripada logam-logam seperti ini, cara nak pisahkan dia macam mana? Dengan karbon. Tetapi logam dekat bawah ni dia memang wujud secara semula jadi dalam bentuk unsur. Benda ni merupakan satu benda yang sangat mudah untuk memahami. Yang kita belajar sekarang adalah subjek kimia. Okay. Masa ada lagi 3 minit sahaja. Jadi, saya buka 3 minit ni untuk anda supaya anda tanya soalan dan saya jawab. Tanya soalan anda semua. Agnes Emilia, can understand? Tanuja Sri, can understand? Okay.
Weak Ganesh. Can understand or not, Weak Ganesh? I'm just calling the student who are turn on the camera. Yang buka kamera. Tashmita, can understand Tashmita? Okay, semua ni boleh faham Kalau semua ni boleh faham, okay. Selama yang tanya, kenapa dalam buku teks ada zip, itulah saya kata, itu buku teks. Saya bagi lebih daripada itu. Kenapa? Nanti jika you masuk dalam form 4 ambil subjek chemistry, you akan belajar benda ni semua. So can you write aurum instead of emas? Bang, apa beza aurum dengan emas? Bang, sama apa? Dan orang lagi memahami kalau kita sebut emas. Okay ya. Tapi untuk okay lah, to make you happy, I write down lah. Okay, to make you happy. Okay. Happy. Saya dah tulis aurum dekat situ. Okay. Ada soalan guys? Mercury dengan perak sama ke? Tidak. Tidak sama sekali. Okay. Dalam buku teks kelas, semua benda tu dia dah bagi secara detail. Okay, dalam buku teks, semua benda tu dia dah memang bagi secara detail. So please read. And also, you just watch what I'm teaching over here. Teacher really can't understand about the universal indicator. Okay, dengar. Universal indicator ni adalah sejenis bahan kimia. Bahan kimia yang digunakan untuk mengetahui pH sesuatu bahan. Ada faham kan? Dia akan bertukar menjadi 3 warna yang berbeza mengikut pH. Kalau pH asid iaitu kurang daripada 7, dia berwarna merah. Kalau pH tepat-tepat 7 neutral, dia berwarna hijau. Kalau pH lebih daripada 7 alkali, dia berwarna ungu. Boleh faham kan? Apa yang susah? Okey. Cikgu banyak bercaya soalan cepat ni. Cikgu semasa keaktifan logam meningkat. Macam mana tentukan logam dengan bukan logam? Apa you tanya ni? Kalau boleh mengalirkan elektrisiti, logam. Tidak dapat mengalirkan elektrisiti, bukan logam. Okey. So, bagaimana dengan kalsium silikat? Tengok kalsium ada dekat mana? Elektrolisis, right? So, kita akan buat elektrolisis lah. So, proses penurunan karbon, macam mana bentuk gambar raja? Jangan risau, nanti saya akan bagi dalam nota saya. I give you the diagram itself in my notes. You see, you learn. Okay, I will give. Cikgu, apa nama proses pemisahan yang menggunakan hidrogen? Kita tak pisah menggunakan hidrogen, tapi ada sebab dia kenapa kita letak hidrogen. Hidrogen is like a benchmark, sama ada diwujud secara semula jadi ataupun proses pemisahan karbon. So logam atas hidrogen karbon, logam bawah hidrogen secara semula jadi. Nampak, it's like a benchmark for us. So there is no any specific name for it. I hope so I understand to your question. Okay, lagi. Siapa? Joy Rachel. Joy Rachel, any question you want to ask? Joy Rachel? Agnes, you want to ask anything? Tanuja, Viganesh? No question. Semua ni tiada. Okay, sekarang masa pun dah tamat dah. So by that student, see you next week. Study hard. Okay, do plenty of exercises, okay? Good night and stay safe, guys. Okay? Thank you. Goodbye. And have a nice day, student.